kita sedih tapi kita kena carry on lah. Kita tak boleh terlalu terbuai dengan perasaan sedih. Sebab kita kehidupan ni kita kena banyak fikir pasal sesuatu yang kurang baik lah. Bukan maksud saya macam kita nak asyik fikir hidup kita ni tak baik. Sebab kita nak ready supaya kita tak nak fikir banyak benda yang kebaikan untuk kita. Oh, saya ada family, saya ada anak, saya ada benda yang elok-elok, saya ada rumah. And then sampai kita terlupa untuk kita readykan hidup kita ni, untuk kita readykan kita punya diri ni untuk sesuatu yang mungkin di luar jangkaan kita. Jadi kita kena selalu ready. One day apa-apa pun aku akan selalu hidup seorang. So aku tak boleh cepat terjatuh. Okay. So story saya pada hari ni, tajuk dia ialah Segenggam Garam. Saya mulakan story dulu lah. Kenapa saya pilih cerita ni? Sebab dia ada kaitan dengan, kebanyakan cerita yang saya pilih ni saya nak ada yang kaitan dengan kehidupan harian kita lah. Sebab kebanyakan kita ada lalui benda-benda yang kita tak jangka. That's why saya suka relate cerita tu. Segenggam Garam. Okay. Cerita dia saya start dulu cerita. Satu hari ni ada seorang pemuda ni kan. Dia tengah berjalan on the way. Saya pakai cerita yang agak campur aduk sikit supaya tak adalah boring sangat cerita dia. So ada seorang pemuda ni, dia tengah berjalan, dia nak pergi jumpa dengan seorang pakcik tua ni. Sebab dia dilanda dengan satu kesedihan yang agak sedih lah, sebab dia tak berjaya untuk lalui fasa perkahwinan dalam hidup dia. Maksudnya perkahwinan dia tak boleh bertahan. Dia dah cuba untuk tahankan daripada teruntur tapi roboh juga. So dia memang sedih sangat. So dia nak pergi carilah pakcik tua ni, sebab pakcik ni memang seorang yang berpengalaman di mana dia boleh dapatkan nasihat daripada pakcik ni, sebab dia memang dah rasa putus asa lah. Memang dah rasa putus asa. So dia jalan dengan long lie dia, dengan gundah gulana dalam hati dia, pergilah nak jumpa pakcik tua ni. Dan bila dia dah pergi jumpa pakcik tua ni, pakcik tu dapat tengoklah muka dia yang muka yang banyak benda yang melanda, macam kita dalam keadaan yang serabut. So terpancar kat muka kita. Apa-apa dalam hati kita akan terpancar kat muka kita, betul? Dan bila pakcik ni dah nampak dia, pakcik ni panggil lah dia masuk. Habis tu dia duduk kat tepi pemuda ni. Dia tanyalah, kenapa awak macam ni kan? Masalah apa? Memang masalah lah kalau muka gitu kan. Cakap, saya dah gagal dah pakcik. Saya gagal untuk pertahankan perkahwinan saya. Lepas tu, jadi saya rasa macam, dia dah lost. Dia rasa putus asa, macam hidup dia dah tak ada apa makna. Macam tu lah. Kalau kita dilanda dengan satu masalah, kita akan fikir memang, saya memang dah gagal. Saya memang tak boleh nak buat apa-apa ni lah hidup saya reda je.